macam setuju lah okey. Pasal apa dah saya fikirkan balik kalau macam scene masing-masing ada masa tu every day. Okay, let's say kalau kita boleh gunakan hari-hari sampai hari Jumaat. Hari Sabtu saya ada apa ni kita mengajar apa ni hari kia tu ajar dia. Jadi kita punya kelas ni hari pasal kita dah dari sini ke depan. Hari kia pun dia okey tapi dia macam masih inilah masih dah dengan kasih ilmu tajwid ni walaupun dia dengar ilmu tajwid ni tapi dia belum itu punya lancar. Tapi saya tetap urus dia kat situ lah. Jadi saya fikirkan balik dalam masa 1 bulan satu bulan tu 1 minggu je kita take a break. The whole week. Jadi kita boleh plan something untuk kita punya planning lah. Nak pergi cuti ke apa kan. Jadi kita gunakan hari-hari bagi sisi pelajaran Senin sampai Jumaat insyaAllah kalau ada apa-apa urusan kemudian dalam 1 bulan tu 1 minggu tu kita take a break. Boleh tak agak-agak? Boleh. Lagi better. Facebook je lah. Jadi apa tau? Jadi kita you boleh plan something tau. For the whole week nak pergi mana pun boleh. Jadi you dekat next week you ada urusan kan? Seminggu kan? Ada siapa yang ada urusan? Saya. Ada apa? Besok saya dah fly. Tak apalah, you just go for it. Nanti kita Teruskan. in future ke lah, bukan Tak apalah, ni kita pun Yelah. future lah. So saya pun akan pergi cuti Dekat Indonesia ni. Indonesia ni. Malaysia. Malaysia. Bagus jalan dia. Berapa satu ni? Macam Tak sampai $8 je. Dah Ha? $8 tak sampai $10, $8. $8. $8 lebih lah lebih kurang. Di Singapura lah. Kalau di Malaysia bayar Malaysia lah. Malaysia dalam 27 ringgit. RM8 ke apa? $8 RM8. lebih. Singapore dollar. $20 lah. Kalau Malaysia Dia lain bagus lah. Dia pasal kita boleh tahu. Dia tak tetap ya. Dia tak habis. Tak. Apa ni kurang banyak. Tapi ni bagus. Aku harap ini kuat lah Ni sebab dia Yalah, terlepas biasa. sini. Apa nak fikir Hari-hari kita baca dia koyak tak Dari apa lah. sana. Saya repair banyak yang koyak. RM30. RM30 lah. $10 lah, $10. $10 lah. Juga python ni. Jadi kita akan kita macam apa ni see how lah kan satu bulan tu satu minggu tu okey you can do something on your own kan jadi tak terlalu terikat dengan ini lah kita ini satu bulan macam let's say macam kita ambil first week of the month ke second week it doesn't matter so kita dah cover about 1 month tu kan kita cover and kita take a break for 1 week kita bikin aktiviti apa so kita hari-hari kita belajar so more or less kita dapat lah Ini baru ni. mana pun kita dah ada bebas ni insyaAllah okey lagi satu okey kitab ni Quran ni okey kalau tengok dia plain tau tak ada apa-apa tanda jadi ini untuk pembelajaran kalau let's say kalau you nak bikin reference you nak bikin nak cari yang Quran ni ada tanda ke apa it's up to you tapi semalam saya dapat satu Quran itu saya punya reference dia reference is because saya tengok tempat wakaf tidak wakaf tidak tu kalau you pakai Telugu biru punya wakaf tidak tu dia terlalu panjang tadi Ustaz Nasir ada recommend satu Quran ada Adi Azhar kat sana. Saya tengok tapi Quran tu susah dapat. Memang tak ada susah dapat. Dia Quran tu segini sama. And then dia punya ini quite pricey lah kita. Anyway, saya bukan pasal apa tu. Nak gunakan sebagai reference guru okey. Kita dah mau ekonomikal lah. Jadi kita nak fahamkan ilmu tajwid pertama. Wakaf tidak pun sama. Tetapi ada dia punya guide. Siapa tahu? Dia ada dua tau. Satu dia punya the whole translation dekat belah kanan atau belah kiri. Lagi satu is perkata tau. Dan perkata pun yang awak ada tu, perkata pun awak ada. Dia awak biasa ada. Macam gini? Okey, ini bagus untuk punya reference lah. Jadi saya akan Ini perkata ni. Ya, ini yang you recommend tu lah. Ni. okey. Yang ini lah. Okey. Ini perkata for your reference. Reference lah. Every kira macam kira words kalimah tu ada mana-mana dia yang sendiri tau maknanya kalau wa'il dan kita macam ulu sebenarnya kalau kita perhatikan qulna yang ketiga telah kami berkata jadi maknanya ada sesuatu yang kita perhatikan tapi is guided by tempat yang ada macam satu tanda ataupun ini dia pakai macam ni kan macam tanda macam apalah saya tak tahu tanda lah jadi kan sebagai dia bertanda kalau you berhenti kat sini you mulakan dekat sini ada kala you tak payah mulakan. Jadi yang saya dapat ini benda besar bagus. Alhamdulillah you dapat perkataan kan. Yang merah pula tak payah ulang balik. Jadi kalau you ada gini, okey you mulakan macam ni. Tapi saya punya saya cuma nak ajar tajwid. Sini boleh juga lah. Ini untuk tajwid. Ni tajwid. Itu tajwid. Jadi bila ada apa-apa yang awak nak tanda sini kan, let's say saya gunakan okey.
you go to line 4. Jadi dengan sendirinya yang awak cakap bagus ini, you go to line macam default line daripada atas kepada bawah. Tak apa-apa yang nak tanda, it's up to you. Macam you tandakan mat asli ke, you circle, pakai pensel lah, jangan pakai pen. Dia nak taruh macam kira mat lazim ataupun mat iwat kan, it's up to you. Itu you punya tanda sendiri. Apa you tanda, itu yang pemahaman. InsyaAllah, ini sebagai email guide. Sekiranya you nak tahu lebih tahu tentang mana-mana Al-Quran tu kan, apa makna inna atau in. Bila kita gitu, kita lebih selesa tau. Bila you nak bikin wakaf tidak pun, you tengok does it make sense or not? Dia betul sini, tapi it's already guided. Tetapi bila you tak baca lancar, you tak boleh ikut tau kadang-kadang. Susah nak ikut. So kadang-kadang dia ayat panjang. Pertama saya kasih tahu macam gini, okey. Ada kala ini dipertikaikan lah. Pasal setiap orang yang menyusun ini Quran, orang ada ulama-ulama sendiri tau. Kadang-kadang dia cakap dekat sini dia berhenti. Ada yang bilang dekat sini dia berhenti. Tapi itu kok mana dia? Does it make sense tau? Mana okey. Misalnya saya kasih tahu okey. Okay, kita kalau buka pada surah Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini tak ada benda kosong okey. Kat sini kita taruh, kalau you perhatikan okey ini okey Haji tak ada ni kan? Tak ada ni kan? Okey, tak ada ni kan? Macam ini bukan kan? Saya macam ni sama. Oh punya okey. Awak kena baca, ada tak tempat-tempat yang page yang pertama ni yang daripada sebab Fatihah ni, ada tak tempat-tempat yang wakaf? Tidak. Wakaf tidak Tak ada. Dia tak ada, cuma taruh dengung, ikhfa. Tak ada. Ada satu punya dia taruh Wakaf sini tak ada. Ada Satu lagi buku ada. Ada taruh berhenti kat mana, sambung kat mana. Bangsa ada color ni tau. okey, ada color. Ini Okey, tak ada color code. Ini more for dia punya hukum. Ya, hukum je. Okey, dekat sini ada tak wakaf tidak? Okey, ini gym kan? Okey, gym. You refer to gym, dekat mana gym tu dekat tulis ada? Sini tak? dekat. Dia dekat Okey, gym sini. perhatikan. Ke Okey. dekat situ. Ada refer kat tu kan. Okey ni. This is good. Okey, gym apa maknanya? Kan boleh berhenti, boleh melanjutkan. Maknanya wakaf jaiz. Wakaf jaiz. Saya Ini- tulis saya tulis kat Okey, sini. okey. Kali perhatikan sini, okey. Ini pula saya dapat satu. Yang pusat yang kira-kira tu ada mahal. Buat RM200 macam gini. Tapi saya tengok ini lebih macam handy lah. Handy. Okey, tapi mata masalah mata. Itu apa? Jadi saya cuma A4. just go to okey. Perhatikan dekat sini pula diperhatikan dekat sini dia cuma tandakan warna biru untuk mat ahli sukun. Wow dia kan, maknanya dia kena-mena dengan huruf-huruf kira mat kan, mat asli. Dekat sini pula dapat tak? Ni ada satu wakaf yang ada 3 titik ni. Antara satu kan. Dekat situ ada tak? Ada. Kan? Sini ada. Semua ada. Tapi dia tak ada tanda apa-apa kan? Kosong kan? Plain kan? Dekat sini. Dekat sini pula ada. Dekat sini pula ada. Okey. Jadi kat sini dia punya ini kosong tu. Reference, Ini kosong. Jadi the point is I nak use sendiri bikin choice. Maknanya wakaf yang 3 titik tu, wakaf talung tu maknanya ada pilihan. Ada pilihan macam wakaf jaiz, ada pilihan kan? Kalau you ada jangka panjang, you teruskan. Macam wakaf Rasul Aula tu, kalau you nak teruskan boleh, nak berhenti boleh. Jadi kat sini, perhatikan kat sini, saya fikir nak beli Quran macam ni tau. Tapi saya fikir untuk pembelajaran ini. Let's say bila tengok you all dah lancar, then I will get another Quran which is I think not that ni expensive kat sana kita gunakan currency Malaysia kan. Dia berapa about RM50. Dia complete tau dengan dia punya. Tapi dia tak line. Ini line dia tak ada belajar. line kan? Dia tak line. Tak ada line. Jadi dia ada color. Yang I nak interest apa tau? Dekat dia punya color tu dia wakaf dia tidak. Itu yang saya perlukan untuk kita punya ini kumpulan kan. Jadi ini kita guna untuk belajar, yang itu untuk kita punya sendiri pun tak apa, untuk kita punya bacaan kat rumah okey. Dia panggil Kat sini- wakaf mu'anakah boleh juga. Wakaf mu'anakah boleh. ya. Betul Jadi tak? kat sini perhatikan dekat sini ada tanda merah. Fi maknanya kalau kita baca la auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi. Sini tak ada. Sini dia boleh tanduk 2 titik dekat 2 tempat. Nampak? Jadi you boleh pilih. Tapi dekat sini dia taruh sini. Tadi kat sini dia suruh you berhenti kat fi. Maknanya perhatikan maknanya itulah Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Nampak? Jadi dekat situ perhatikan lepas tu dia suruh you berhenti. Ambil nafas. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa. Jadi kat situ perhatikan
Kiranya kalau nak bikin pilihan juga, zalikal kitabul la raib, kan maknanya dia demikian itulah kitab tidak ada keraguan. Tapi dekat sini dia sudah pastikan tau mana yang make sense, mana yang almost complete dia punya ni. Jadi kalau kita perhatikan, dia tak kasih paksaan pasal dia kasih pilihan dua. 3 titik ni dia nak berikan raib boleh, dal boleh. Tapi kat sini dia bikin apa tau, macam kaedah lebih tepat. Mana dan Lebih tepat dekat apa tak dekat fi. Jadi banyak yang dibikin itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Nampak? Mana sudah publik kan? Ya. Habis apa di dalamnya? Dia tambah lagi hudal lil muttaqin. Tunjuk bagi orang yang bertakwa. Nampak? Does it make sense? Jadi bila saya mengaji, waktu saya mengaji ni Taranum Taranum boleh saya basic je lah. Okey, perhatikan dekat ayat yang nombor 4. Okey. Wallazi la yu'minuna bil ladzi unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Perhatikan ni ada tempat yang kita kena baca panjang 45. Nampak? Perhatikan kalau kita tak sampai nafas kita, tak sampai nafas kita kan, susah kita nak sebut. Tapi kat sini dia sudah kasih pilihan. Dekat tempat public. Dekat public tu ada tak tanda wakaf? Tak ada kan? Daripada sini, daripada wallazina yu'minu ayat 4 bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhir tak ada tempat wakaf tau. Tak ada tempat wakaf. Sepanjang ada dekat Panjang. Majais Musafir. Jadi masalahnya sekarang Dia panjang tu ni. Dia Majais baca Mufasil. lancar je. Itu tak ada masalah. Majais. Tapi pernah masalah? Pernah masalah? Bima Jadi kat sini dia ada katakan, Hamzah lagi. Kat sini dia kasih you guide bahawa dekat public ni you boleh berhenti. Nanti kat min kablik Kasih public. Kemudian bila dekat tanda merah ni public tu, you tak payah ulang balik. You teruskan wabil akhirat. Jadi bila saya mengaji sedikit ilmu taranum tu, ustaz pun buat gitu pun. Tetapi kalau you masuk ni lah ni saya bukan cakap apa you masuk satu kumpulan tu lebih selesa dia cakap ulang balik dekat tempat yang belakang. Tapi dekat sini dia cakap tak payah. Ini susun bahasa ulama pasal kita tengok makna-makna dia tu. Maknanya kalau kita perhatikan wallazina yu'minu, mana orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau Rasulullah kan, wa ma unzila min qablik, dan daripada apa yang telah diturunkan sebelum kau. Engkau tu maknanya Muhammad Rasulullah. Jadi kat situ perhatikan dia, tetapi lepas tu dia cakap tak payah ulang balik. Kemudian wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat pun mereka beriman. Jadi kat sini perhatikan satu ayat ni dia kira almost complete tau, dia yang mana sampai public. Pasal ini satu ayat yang penuh. Jadi you tak boleh public seolah macam ni dua ayat, tak ada. Tetapi dia kasih you choice. Mana kalau you boleh wakaf public, you just wakaf. Without macam kira Napas je lah. Pernafasan and dia punya kelancaran ataupun dia punya fasihan. Jadi kepada saya tu ini you punya pilihan. Kalau you boleh teruskan, you teruskan. Tetapi the thing is kalau you dah macam nafas wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma, kan dah sedap kan? Tapi kalau berhenti dekat sini wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Actually boleh. Boleh Tetapi masalahnya Itu sekarang nafas ni pasal nafas tak kita. sampai saya. Jadi sebagai pembelajaran Kena boleh- cari. Tak sampai, kita tak boleh- sampai. boleh. Pasal ini wakaf tidak ni dia tak paksa you tau. Tinggal lagi dia ada certain yang kriteria ataupun dia komen about wakaf-wakaf yang tertentu tu kadang-kadang wakaf tu jadi wakaf bodoh tu, wakaf babi tu. Dia tak nak sampai rosakkan tu ayat. Tapi kat sini dia tak paksa you. Cuma dia guide you je. Mana lebih sempurna kalau awak berhenti dengan public. Pasal maknanya dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan pada engkau ya Muhammad dan apa yang telah diturunkan daripada sebelum kau. Mana satu perkara yang sudah perlu tahu. Kemudian tambah lagi wabil akhirati dengan hari-hari pun mereka beriman. Jadi kalau perhatikan situ does it make sense? Make sense. Jadi kalau itu berkata ni maknanya dia, tapi kalau untuk belajar you tak boleh buat gitu, susah. Bila you dah lancar, dah lancar je, jangan worry about aku tak boleh baca gini satu ayat, satu nafas. Tapi untuk pembelajaran. Boleh. Pembelajaran, okeylah, kita baca walladzina yu'minuna bima. Jadi kat sini hari ini saya akan mulakan sedikit dengan hukum mat asli dan mat far'i. Pasal kat sini ayat ni banyak hukum yang ini yang kira mat lajim mutasil, majaz mutasil. Saya akan gunakan ini kaedah untuk kita baca Quran. Walaupun ini kita sudah baca, tapi ini more macam introduction. Tapi lead to Quran. Bila lead to Quran tu insya-Allah kita akan dapat apa yang ada dalam ayat. Adakah ayat ni merupakan setakat mat asli je? Jadi dia akan berkembang.
daripada mat asli itu akan jadi mat far'i, mat wajib mutasil. Itu yang kita boleh baca Quran. Punca, saya nak cari punca tu. Itu hari punca daripada mana kita belajar? Punca daripada panjang satu bacaan. Macam kita baca kata ba tambah alif jadi ba. Betul tak? Kalau macam lesen bagi bawah daripada ti jadi ti kerana ada ya. Ke mana? Bagi depan kemudian jadi tu sebelumnya tambah dengan bawah tu. Jadi kat sini kita akan meningkatkan kita punya pelajaran apa yang terdapat dalam ayat ni. Ini very important. Pasal kita nak baca Quran kan. Tujuan di ini sebagai guide. Walaupun kita tak complete ni ayat ini di tempat, tapi kita sudah mula kenal tajwid. Kemudian saya terus lagi dengan tajwid. Tajwid yang mudah bagi saya. Tetapi dalam sini alhamdulillah. Kalau you ikuti apa yang saya sampaikan dengan awak kan, kita baca Quran semua related. Related tadi. Related insya-Allah. Walaupun tak begitu deep, kadang-kadang macam different, tapi alhamdulillah. Dia boleh baca Quran. Dia kenal dia punya huruf-huruf ni, baris, dan dia punya tanda, kemudian panjang pendek tu. Kalau pendek ini saya tahu apa dia panjang, apa dia pendek, apa dia wakaf, apa dia tidak kat sini. Jadi wakaf tidak tu kita jangan. Jadi kita nak baca lancar. Jadi semua ini sebagai guide. Jadi kalau awak ada Quran macam gini, okey, awak simpan untuk awak punya guide. Tapi kalau let's say kalau kita kurang lancar, dah tahu hukumnya, kita akan buka Quran yang ada wakaf tidak. Jadi kita baca lebih selesa. Kita tahu kat sini, oh kita baca gini, macam gini. Jadi dia ada perkata yang itu, yang saya tanya, dia tak ada perkata. Dia cuma ada wakaf ini, wakaf tidak je. Dia tak ada macam perkata. Perkata tu on the own lah. Tapi saya akan bikin ini sebagai saya guide dan untuk saya, jadi saya akan terangkan awak, apa sebab penting kat sini. Jadi awak lebih mudah. Pasal awak nak baca. Kita bukan terangkan makna nak baca. InsyaAllah kemudian kita dapat sama-sama arti dia macam dapat ilmu daripada apa yang saya sharekan dengan awak lah. Apa nama insyaAllah. Okay, dari kita akan tambah sedikit itu hari tentang hukum-hukum yang kira idgham, ikhfa, huruf mim, yang sukun, yang sukun. Kemudian kita akan tambah sikit punca daripada huruf mat asli ni, dia akan jadi bercabang. Jadi kat sini kita dah dapat ni kat sini. Ni insya-Allah. Okay, kita mulakan hari ni dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qna alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua sahabat Ibrahim, kita akan mula satu pembelajaran yang bukan baru lah. Macam pembelajaran dah lama, tinggal lagi kita kenal balik. Kalau yang mana faham, alhamdulillah. Yang mana belum faham, ikuti insyaAllah. Okay. Kita turn page. To page 47. 47. Cuba perhatikan apa yang kita sudah belajar tentang mat asli ni. Okey. Dan pembahagian dia, okey, perhatikan. Saya tak akan buat kira Bacaan panjang. Pelajaran. okey. Pada perhatikan okey, pada page 47 ni, perhatikan dia punya pembahagian dia tentang jadi ini ke Musa bacaan panjang. Dia bagi sebagai mat ataupun huruf dia punya huruf. Okey. Pertama kita tengok belah kiri dulu. Belah kiri dulu. Asli. Belah kiri dulu. Tanda je. Okey. Mat asli. Apa yang awak faham tentang mat asli? Okey, Haji. Mat asli maknanya satu kira perkara bacaan tu yang dipanjangkan.
panjangkan mat asli. Panjang mat asli. Maknanya mat asli itu kita related dengan huruf apa? Huruf alif, Ya, waw dan waw, ya. ya. Okey. Sebelumnya ini saya nampak kan sebelumnya kita lihat huruf tu kalau berbaris atas kemudian diikuti dengan huruf alif. Betul tak? Ba. Jadi does it make sense? Ba. Jadi sebelumnya ba kita baca pendek. Kemudian diikuti dengan huruf alif. Jadi baca ba, jadi ba. Make sense kan? Ba. Kalau sekiranya huruf ba tu baris atas, sebelumnya huruf ya boleh baca panjang tak? Dia banyak tapi dia sebelumnya baris atas ni. Boleh tak? Tak boleh lah. Jadi itu satu perkara yang kita kena faham tentang macam mana huruf mat ni. Okey. Pertama sekali pembahagian dia ini sangat mustahil. Okey, perhatikan pasal ini pemahaman ni akan berterusan. Yang pertama, dia kita cakap sini taruh mat as ni. Ke sini pula dia taruh Mat Farid. mat apa? Mat A kan? Hah? Kita gunakan mat A. Hah? Saya akan bikin gambar aja. Saya akan bikin saya macam mana? Saya akan Dia bikin tak gambar faham aja. ni ustaz lah. Ha? Dia tak mak asli tu Mak Farid dia bilang. Dia tanya Mak Farid tu, dia tanya awak lama dia tanya. Ada satu lagi nama dia Mat. Tapi bagus dia tanya. Mat Farok. Itu ada. Dia tak Mat faham Farok ada. dia. Tapi dia Mat Farok. Dulu kita belajar Mat Melayu Farok. ni. Perhatikan mat asli apa yang awak tahu tentang mat asli? Sebelumnya huruf yang berbaris atas diikuti dengan huruf mat. Tak semesti huruf alif Kalau sekiranya huruf okey, huruf ba. Ba begini huruf ba. Begini. Kemudian kita nak panjangkan ba. Macam mana? Tambah huruf alif. Betul tak? Jadi ba. Ini huruf mat asli. Mat asli. Okey. Kemudian yang warna hitam Kemudian datang lagi satu huruf ta. Okey. Kemudian ta sebelumnya baris bawah asalnya. Macam ni kita nak panjang T jadi T. Macam mana nak panjangkan lagi Ibrahim? Tambah huruf ya. Tak boleh tambah lagi. Kita T nak panjangkan tambah huruf Ya. ya. Jadi macam mana bacaan dia? T jadi T. Itu yang saya nak pakai dengan awak Kita kalau baca Quran, macam gini lah ada bicara baca Quran. Kemudian satu ayat lagi. Satu huruf lagi kataan sa. Okey. Jadi baris koma depan Lepas ni kita nak panjangkan su jadi su macam mana? Wow. Tambah huruf. Wow. Yes, ni. Ini dia punya understanding kan tentang huruf Wow. mat. Ada 3 huruf mat kan? Satu alif sebelumnya baris atas. Dua huruf ya sebelumnya baris bawah. Wow. Kemudian huruf sa sebelumnya baris depan atau baris koma. Jadi ini kita nak kena faham ni. Pasal kita akan menempuh ni mat hari. Jadi kalau kita perhatikan pembukaan kita baca dalam Quran tu nampak daripada surah Fatihah kita akan nampak nampak tu macam mana kita baca wala dhalin nampak tak nampak dhalin ada tak huruf mat kat situ huruf dhalin tu ada tetapi dia punya kaedah tu lain tetapi ada huruf mat tu asalnya wala tak dua harakat kan tetapi kerana ada sebab-sebabnya dipanjangkan kemudian dipanjangkan dengan 6 harakat. Berapa kompromis dia memang 6 harakat mat lazim ini rusak all berat tebal bukan tebal ini maksud saya panjang jadi walaupun tak boleh baca walaupun tak boleh 6 harakat tahan walaupun tapi kat sini mat hari ini okey terangkan okey punca daripada huruf-huruf mat ni kan akan jadi mat hari ini dia akan berkembang. Saya kasih tahu lebih ni. Okey, ini bincang kalau awak nak bikin awak tidak kalau alif mesti sama ini pada kita jalan habis. Okey. Kalau jumpa ya mesti ada awak. Kalau jumpa wow, kalau jumpa itu Kemudian perhatikan kita baca dulu baru saya tulis okey. Mat asli panjang satu alif. Satu alif tu 2 harakat. Kalau 2 alif kalau 2 alif 4. Jadi kali macam matematik okey. Kalau 3 alif 6. That's all. Up to 3 alif je. Dia tak boleh 4 alif. 4 alif 8 harakat tak ada. 1 alif 2 harakat. Itu dah 2 lain. alif 4 harakat. 3 alif gitu je. Afsal kena 6 Memang dia punya paling panjang 6. Afsal 6 Ada kalau orang belajar orang ni saya cakap ini ilmu. Kalau orang belajar tasawuf
Dia ada cerita ni Nam. Ya, memang ada cerita. Ada Sebenarnya cerita. betul. Ya, baguslah senang. Betul-betul. Ada Kalau cerita. saya terangkan awak awak takut nanti. Tapi bila saya belajar ni ilmu Saya tanya. tafsir. Berat. Ya, Memang mesti ada Nam. kadang-kadang ada sebab. Tak boleh kurang, tak boleh just lebih. coincidence. Tidak. Tapi mengikut dia punya ilmu lah tadi kadang dia bilang apa pasal wajib panjang. Nak ada sebab-sebab. Sebab wallahu alam dia ada kena dengan soal ialah macam saya tengok satu ayat dia, saya baca betul loh. Dengan sendirinya Allah tu lebih tahu tau Ya. apa yang diturunkan kepada kita. Kita tak tahu. Yes. Tapi kadang-kadang ada seorang pada Ada sebab dia. ilmu. Dia ada menghayati ilmu. Jadi dekat situ timbul dia punya keinsafan. Kalau Al-Quran ni bukan karangan manusia. Yes. Orang Arab tu yang saya dengar Bukan dia Allah, bilang ya. even orang Arab tu dia tengok kalau dia betul syair, dia tahu tu syair. Tapi ini bukan dia cakap. Pasal orang Arab ni American dia orang ahli ni, syair dia tau. atas. Dia orang ahli syair je. Dia orang expert bersyair. Tapi dalam Quran tu taruh ahli syair ni sebenarnya pembohong cakap. Dia memuji orang tu cantik seperti macam mana tapi tidak. Elah dia tengok orang ni biasa je. Saya kata lah dia bilang oh tu cantik macam rambulan ya, tetapi sebenarnya itu syair untuk mengindahkan dia punya words lah atau sentence tetapi sebenarnya tidak. Allah alam itu mengikut yang saya belajar daripada dulu lah syair tu. Ada satu surah nama Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara tu. Tetapi di sebaliknya ada juga dinamakan syiar. Mana syiar tu satu yang kita nak siar-siarkan lah syiar. Syu'ara dengan syiar. Jadi kadang-kadang ada benda yang nak menarik you, nak menarikkan you supaya attract kan, syiar kan. Jadi macam orang bikin kira macam syair kan menarik orang. Jadi kadang-kadang dia punya word dia very similar tu je. Very almost similar je. Tetapi makna dia lain. Tapi it's quite related. Kadang-kadang kita perhatikan aduh Arab ni very strange. Macam ni satunya Haji cakap ni macam istighfar Abu Nawas. Ha. Arab punya kan syair ni Abu Nawas. Lepas sekarang kat radio pun kita dengar kan. Abu Nawas. Ila sunil fi. Itu syair tu. Ya betul. Tapi itu dia memuja kebesaran dia lah. Jadi yang dulu punya dia lain syair. Jadi dia bilang orang-orang Arab pun bilang memang dia orang expert in syair. Jadi kalau baca dia punya ini kan macam kita budah orang kan, especially macam memuji-muji Rasulullah. Memang sedap je. Tapi kalau dia related tu ada lain lah, tak boleh lah macam related tu dia punya sembahan yang lama-lama tak boleh. Okey, kalau kita perhatikan sini daripada huruf mat asli ni perhatikan okey. Kemudian panjang satu alif dua harakat apabila nampak tak ada dotted line. Jadi perhatikan ini mustahil je. Ini understanding kan nampak tak? Is there any huruf kat situ? Sini. Dekat dotted line. Dotted line yang kat sini. Okey, perhatikan dotted line. That's why it shows that any huruf hijaiyah tu can be placed here. Maknanya boleh tulis kat sini. Maknanya daripada hamzah sampai ya. Jadi diikuti dengan huruf alif. Nampak tak dia punya point? Pointer dia pergi dekat huruf alif. Kalau aja ambil a hamzah ditambah dengan alif jadi a betul tak? Jadi kat situ dia taruh dotted line, dia tak taruh huruf tau. Dia kosongkan. Betul tak? Jadi kalau macam ba, huruf ba kan dari atas jadi tambah alif jadi ba. Jadi sampai huruf ya. Jadi kat sini Haji nak kena faham faham kat sini apa saja dia dikosongkan. Kerana dia kasih tahu Haji semua huruf boleh digunakan. Daripada huruf hamzah sampai huruf ya. Jadi kalau a jadi a, ba jadi ba. Jadi perhatikan itu. Kemudian sama juga huruf ya. Sebelumnya huruf apa? Huruf hamzah ke ataupun huruf ba ke tak jadi masalah. Jadi lepas tu ada diikuti dengan huruf ya. Jadi b jadi b. Betul tak? Kemudian huruf waw pun sama. Ini huruf waw sama. Sebelumnya pada dhamma atau pada depan. Jadi a jadi u jadi u. Kalau a jadi a, i jadi i. Sampai huruf ya. Kalau u jadi u. Ini aja. Dekat sini aja nak fahamkan tu je. Bikin sedikit pemahaman dan hafalan. Okey. Kemudian yang kotak nombor 2 tu mat far'i. Madul far'i perhatikan adalah. Perhatikan ini ada kena faham Dia punya related dia related dengan apa yang kita akan bentangkan Okey. Adalah semua bacaan panjang yang selain mat asli, mat asli atau mat tabi'i. Dan jumlahnya ada 14 jenis seperti mat wajib, mutasil, mat jaiz, mufassal dan lain-lain. Okey, adalah semua bacaan mat panjang yang selain mat asli. Maknanya mat asli itu dia terkecuali pasal dia 2. Betul tak? Tetapi yang kat sini ni tambahan dia. Pasal kita tahu mat asli itu ada berapa? 3. Berapa pemberangkat? 2. Tetapi bila mat far'i ni dibentangkan bahawa dia lebih daripada 2 harakat. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang daripada 2 harakat. Maknanya 4, 5 atau 6. Perhatikan Saya ambil punca dia
Berarti puja dia. Okey. Kemudian dekat page 48 ni, perhatikan contoh mad asli tapi dipanjang 2 harakat. Okey, ini sebagai kira pengulangan Okey. Haji Zakaria, asalnya huruf lam ni kan dia sebelumnya dia tak ada alif. Asalnya dia kasih contoh. Jadi kita baca dengan la. Datang alif. Berarti kat sini ada berapa huruf? Ada dua huruf. Bukan ini kat sini. Dua huruf lam dan alif. Jadi kalau kita baca pendek, mada alif tu tak ada dalam tulisan. Jadi la. Tapi kat sini kita baca dengan la. Okey. Kaf alif jadi ka. Nun datang alif na. Ra datang alif ra. Jadi kita kena baca lakana ra. Baik. Boleh dapat tak? Okey. Kemudian dekat nombor 2 pula, okey, perhatikan ada berapa huruf tu? Ada 1 2 3 4 huruf. Kemudian semuanya pada atas. Kemudian ditambah dengan huruf alif dekat ain tu. Jadi kalau nampak? Bila Haji tak kontrol Haji bacaan, Haji akan baca abadah. Sebenarnya abadah itu je. Kita kena kontrol ni bacaan. Kena kontrol. Dia nak bezakan antara huruf yang ada huruf asli makna asli tu dengan huruf yang tak ada makna asli. Jadi kalau Haji baca abadah, mula-mula kita baca gitu, ingat tak? Waktu ikrar kan. Tapi sekarang dah tak boleh lagi. Kalau kita dah perkenalkan ilmu tajwid ni melalui yang pertama sekali huruf makna asli. Jadi kita baca abadah. Tak boleh baca abadah, tak boleh. Jadi Haji nak faham. Bila Haji faham, Haji kontrol. Dia tak boleh jalan lepas gitu je. Harif betul. Huruf betul. Bacaan dia salah. Jangan baca salah. Jadi abadah. Okey. Ini Haji Hanafi baca abadah. Alhamdulillah abadah. Okey. Nombor 2, perhatikan ada 2 tempat yang panjang. Dekat nun dengan huruf ain. Okey, Haji Nur cuba. Haji Nur. Baca tanah. Tanaza'a. Alhamdulillah. Mana orang faham Tanaza'ah. Kemudian yang nombor 3, Haji Khairuddin. Farasyaha. Okey, alhamdulillah. Haji Samdin baca Fasaka laha. Fasaqalaha. 2 tempat alif kecil tu ada saya dengan alif biasa. Okey. Perhatikan, ini tentang baris atas diikuti huruf alif. Kemudian yang nombor 2, bawah tu huruf ya pula. Nun dan ya. Nun sebelumnya baris bawah kemudian diikuti dengan huruf ya. Jadi macam mana bacaan dia? Haji Ibrahim. Ya. Ni dibaca? Baca? Ya. Tak ada. Bukan ya. Ni. Ya. Ni. Macam mana kita tahu huruf ni dengan huruf B? Nak kat sini. Tanda dia. Okey. Kalau nun tanda dot dekat atas, kalau B dekat bawah. Ni kan. Ni kan tak? Kita tengok tulisan gini kan, tulisan hot gini. Perhatikan dia tulisan kita nak kena hafal Ni. Tanda dia besar je. Tanda dekat atas tu dot satu kan. Ni Kalau pada bawah, kalau dekat bawah B. Ni berapa dekat kita baca? Haji Ibrahim. 2 dekat. Berapa alif? Satu alif. Ini kira exercise about mathematics kan. So you have to understand about that. Ni. Kemudian yang nombor 2 Li. Li. Okey, yang nombor 3 Fi. Okey, paparkan. Jadi ni li fi, jangan baca ni li fi. Kalau ni li fi mana dia tak ada huruf mad. Okey, kemudian seterusnya naziri. Okey, baca naziri. Alhamdulillah. Okey, Haji ni Hanafi. Nadiri. Alhamdulillah. Okey, Haji Nur. Sa'ira. Nampak dia combine kan ya dengan alif kan. Sa'ira. Alhamdulillah. Okey, seterusnya jangan lain Butuju. Butuju lapan kali. Ini yang ni fi ni tak ada titik Tak ada titik. Memang huruf mat mana ada titik. Kan saya cakap tadi daripada mula saya katakan awal. Fa alif Kalau dia jadi huruf mat, dia tak ada tanda. Alif lawyer mana? Ingat tak? Tanda dekat mana? Dekat fa je. Kalau dia Dia tanda dia tanda fa alif macam mana? Yang nombor 3 punya. Fa ya tak ada titik Ada satu titik. Dia memang kat situ. Yang li ada Oh, dekat titik. sini sorry. Ada betul lah ni. Li Nun, ada bukan titik. nun. Ha? Nun dekat dia dot tu dekat nun. Ya tak ada titik. Lam Ya tu tu memang ada bawah tulisan tu titik. kalau dekat Li. ujung dia tak titik je. Kan kita dah belajar tadi kan. Huruf ya dekat ujung tu, ujung kalimah tu dia tak titik. Tengah sama depan. Tak kita dekat Kalau ujung li ada li. li. Ya tak titik. Oh ya, kalau lam dengan ya ada li. Tapi dekat li sini nampak li ni dia ada sambungan sebenarnya.
Oh, ada sambungan. Sambungan. Jadi kadang-kadang Oh, yang ni yang Fini dia penghabisan kan? penghabisan. Tapi kalau kat sini kadang-kadang dia ada depan tu ada lagi. Macam fi ni wallahu alam dia tak ada, tapi somehow ada titik tahu itu huruf memang huruf ya. InsyaAllah. Sekarang ada tulisan dia tahu ya, ada tulisan tak tahu ya. Mengikut dia punya penulisan. Nak tahulah kan. InsyaAllah. Kita understood bahawa ya tu kadang-kadang dia ada dalam tulisan tu, tak ada dalam itu kira ini. Bacaan tu tak sama lah. Li atau ada baris, kalau macam fiya, liya kalau ada baris dekat ya tu. Jika tak ada baris, dia sebagai huruf mat lah. Senang. Jadi saya nak important dengan ni nak faham huruf mat. Tanda itu kira kereta pasal kadang-kadang ada tanda dekat tempat orang lain. Ada tak tanda. Sama juga kalau kita belajar dekat Quran Majid, huruf nun, kifa ke, idgham ke semua ada tanda sukun je. Jadi kita nak nampakkan, kita nak belajar tentang apa yang kita dapat dalam kitab Quran ni, insya-Allah. Kemudian kataan bu tuju. Okey, kemudian perhatikan yang 13 kali yatu okey Haji Sajuddin. Yatub. Yatu boleh yatu. Kalau kita wakaf 246 yatu jadi mat ada sukun. Kemudian lagi satu fa'aqaru. Fa'aqaruha. Okey. Last Talumuni. Talu ya tu hidup. Ya hidup. Talumuni. Tu dia. Kalau ya tak ada baru talumun. Perhatikan pasal ya tu kira huruf mat kan. Jadi kita gunakan juga. Talumun tak boleh baca talumun. Melainkan kalau tak ada huruf ya, jadi kita baca talumun. Okey, perhatikan jadi kita nak faham macam mana kaedah wakaf dia. Kalau tak ada ya boleh. Kemudian Wakaf kita masuk pada satu hukum madrul far'i. Okey. Perhatikan ini kita jangan beranjat pasal dia ada 14 pecahan daripada okey. Perhatikan okey. Kat sini aja perhatikan. Mad far'i ada 14 jenis. 14 macam punya kira-kira ni ada punya kaedah dia nak kita fahamkan. Macam mana kita nak baca panjang, nak baca pendek kan? Nak baca pendek tu kira 2, kemudian diikuti dengan 4 5. Jadi kalau mad far'i biasanya dia lebih daripada 2. Tetapi ada kala dia baca 2. Di question ni when saya akan dapatkan dengan awal pasal kita baca pendek. Okay. Perhatikan pertama sekali sebelah kiri mad wajib mutasil. Okey, perhatikan nombor 2 kita ambil 2 je dari mad jaiz fasil. Okey, perhatikan mad jaiz fasil. Okey, kita turn to page 50. Dia punya pengertian okey. Okey. 20. Okey. Perhatikan okey. Wajib. Tasil. Wajib. Punca dia perhatikan mad wajib mutasil ni ialah bertemu huruf mad. Huruf mad nampak dia gunakan kaedah huruf mad juga. Alif, waw atau ya dengan hamzah. Perhatikan hamzah. Hamzah satu huruf juga yang berharakat. Dekat mana? Dalam satu perkataan, satu word. Jadi kalau terjadi macam gini punya, okey. Dibaca panjang 4 atau 5 harakat mengikut riwayat Hafs an Asim Tariq Fatimi. Dia mengikut orang yang meriwayatkan dia. Tapi kadang-kadang awak tak dengar juga ada orang baca panjang lebih panjang daripada 5, 6. Tapi itu mengikut riwayat lain Tapi yang kita belajar ni kita ambil 4 atau 5. Kemudian salah satu daripada dia punya kira perkataan ni, okey. Nampak tak yang merah tu? Iza ja, bukan iza dekat jaa. Iza jaa. Kemudian kalau kita teruskan huruf ayat tu iza jaa nasrullahi wal fath. Okey. Berarti kat sini macam mana kita tahu huruf hamzah dengan huruf alif tu dalam satu perkataan. Okey, itu. Jadi kadang-kadang kita kena refer yang ayat Quran yang perkata je. Kata dia mustahil. Kita kalau tidak you will lost. Letak izajah tu ada satu perkataan. Sebenarnya izajah tu 2 perkataan. Apabila telah datang. Datang. Jadi kat sini tapi di dalam situ izah sebagai nirah kan. Jadi jangan get confused Sebenarnya yang dia punya hukum dekat jaa tu izajah. Jadi saya ambil dekat jaa okey. Izah satu kan. Izah ni satu. Jadi so kadang-kadang ini kitab bagusnya dekat sini kita dapat Jadi kita tahulah izah ni satu perkataan. InsyaAllah Setelah jadi kita tahu. Fokus more on dia punya makna lah. Okey. Kadang izah ni dua-dua. Okay. Apa makna izah? Izah Izah
Iza, okey. Aja perhatikan Iza. Iza, dekat mana huruf mat dia? Dekat alif. Iza dua kat. Jadi sama-sama kita nak kembangkan kita punya ilmu mat hari ini, balik semula pada basic Iza. Jadi kita baca Iza dua kat. Iza, tak boleh Iza, tak boleh Iza. Kemudian datang lagi satu huruf, satu kalimah. Jim. Ja, Ja. 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 Okey, ini saya tak mau gunakan hamzah ya dah. Okey, ini satu kataan lagi. Jadi Iza satu kataan, ini satu kataan. Tapi kat situ taruh merah semua kan? Doesn't matter. It's ada understanding. Circlekan dekat ja'a, circlekan dekat ja'a. Circlekan dekat ja'a je. Saya nak ja'a. Circlekan dekat ja'a. Ja'a. Circlekan dekat ja'a. Iza tak nak dekat ja'a. Ja'a. Okey. Ja'a. Ja'a. Ya correct. Ja'a. Okey, ja'a. Okey. Okey. Jadi asalnya tadi dia cakap apa tadi? Okey, Haji perhatikan ini saya nak fokus more on ini detail okey. Iza aja. Dekat sini just nothing. Tak ada apa-apa pengaruh. Pengaruh dia cuma dekat alif kan, lemparkan. Tapi dekat ja'a ni okey. Perhatikan ni asalnya kita baca dengan iza ja. Betul tak? Lemparkan? Keluarkan. Okey, alhamdulillah. Mana tahu. Okey, kerana ada huruf hamzah. Ini hamzah setok merah, merah. Okey. Ini dia. Sebab pengaruh huruf hamzah ni dalam kalimat ja'an itu yang menjadikan dia jadi panjang. Jadi dia dalam satu perkataan. Huruf alif dia ada baris tak? Tak ada baris Bila dia jadi huruf mat, dia tak ada baris. Kemudian datang lagi satu tanda dekat atas. Nampak tak wave? Tanda apa? Tanda mat. Tanda mat ini bukan huruf mat ataupun baris mat ini tanda mat. Tanda panjang. Ini huruf apa? Alif. Ini huruf apa? Huruf mat. Mat. Ini tanda apa? Tanda mat. Different. Huruf mat dengan tanda mat tak sama. Betul tak? Fahamkan itu kan? Kalau gini je, kalau gini ni baris. Harkatnya baris. Betul. Tapi ini lain. Tetap kita guna istilah harkat je lah. Harkat tu maknanya satu alif, dua harkat. Tapi ini tanda. Tanda dia maknanya dia nak kasih tahu kan, ini dah lain ni. Mana mesti ada nak tunjukkan something kepada ini mungkin lebih daripada dua harkat. Tetapi kita nak tahu adakah harkat tu satu alif ke, dua alif ke, tiga alif. Betul tak? Jadi kita nak faham ilmu. Jadi kat sini diterangkan. Apa dia terangkan? Mat wajib tafsir ni ialah bertemu huruf mat. Apa tak huruf mat? Nampak? Kemudian dengan huruf apa? Dengan huruf hamzah yang berharakat. Berharakat maknanya tanda lah. Ini boleh? Jadi ja apa? Sebenarnya asal kemudian dikatakan yang berharakat dalam satu kataan. Jadi ini satu kataan. Apabila telah datang. Apabila datang. Jika ikut fi'il madhi itu telah datang maknanya hamzah ni yang mempengaruhi bacaan ja jadi mat atau ini. Ini dia punya yang dia punya punca sebab jadi dia panjang ni. Jadi kita nak faham bab ini. Ja'a ni dalam satu perkataan. Jadi kita baca iza ja, tapi yang lain tu kalau cakap nama dekat tu itu lain riwayat lah. Saya tak mau kata kita baca ja'a. Nak baca 4 boleh mengikut awak punya kemampuan. Kalau baca 5 jadi balah. Iza ja. Ini tak boleh baca. Kemudian kita tu baca pendek. Jangan baca iza ja. Tak boleh. Yang panjang dekat ja, dekat ja yang panjang tu. Faham Okey. Nanti kita tengok dalam Quran. InsyaAllah lepas ni kita tengok dalam Quran. Kemudian perhatikan. Okey, saya nak masuk kembali sikit Mat jaiz munfasil. Okey, sebelahnya. Munfasil. Okey, macam mana munfasil tu terjadi? Okey, macam mana terjadi? Okey. Perhatikan. Mat jaiz munfasil. Munfasil ialah bertemu huruf mat dengan hamzah barakat dalam perkataan berikutnya. Mana berikutnya? Perkataan yang lain. Tadi satu perkataan. Ja'a. Kemudian apa dia? Ara'aita allazi ara'aita in kana 'ala al-huda. Okey, kita tinggalkan itu dulu. Pasal itu ada wakaf tam kan. Okey, ambil yang nombor 2. Allazi. Ambil yang lain nombor 2, yang itu tinggalkan dulu pasal apa tahu? Itu ada dua sentence. Maksudnya dua ayat. Kat sini dalam satu ayat, tetapi dalam dua perkataan. Okey. Perkataan boleh saya. Kepada okey. Perhatikan Allazi
Al-Ladzi. Okey. Perhatikan dulu Al-Ladzi. 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 Apa ada dekat Al-Ladzi ni? Al-Ladzi. Al-Ladzi. Ada tak huruf mat kat sini? Al-Ladzi. Ini tak ada. Ini lain. Ini hamzah wasal loh. Jadi memang alif dan tapi atas tu ada perlesakan. Ini hamzah wasal. Itu bukan huruf alif Ini hamzah wasal. Okey. Ada tak huruf mat kat sini? Sini cik. Suka cakap alif lam samsia. Jika buat samsia tu. Sampai kenal dalam samsia ada sabdu. Baik mana jadi baik. Sabdu samsia. Kalau sabdu samsia. Jadi 6 ribu. Samsia lam kamoria. Okey. Perhatikan dalam perkataan al-ladzi ini terkecuali masa ini adalah asalnya kira apa ni panggil dia hamzah wasal. Okey. Al-ladzi dekat mana huruf mat dia? Dekat huruf ya. Okey, correct. Nampak tak huruf ya tu asalnya dia kosong. Nampak kosong. Huruf mat tu ada tanda tak? Hari Jumaat tak ada tanda. Huruf mat tu selama dia boleh jadi huruf mat, dia tak ada tanda apa-apa, kosong. Tetapi the question ni, ada tanda something. Kata huruf mat, apa tak? Huruf macam wave kan atau kening ke apa dah kita cakap tanda kening tu. Jadi ini awak tahu apa ni? Ini tanda mat. Mana bertanda mat tu ada something yang kita tak tahu. Apa salah ada tanda mat kat sini? Tadi kita dah terangkan kan? Kataan iza kan. Jadi huruf hamzah dalam satu kataan. Jadi dekat ja tu ada alif tanda wave. Kat sini tak ya. Kenapa? Dekat sini al-ladzi. Apa dia panjang sedangkan ya ni dua harakat. Kemudian perhatikan try to understand nanti okey. Nampak tak? Ada satu sebab ada huruf hamzah selepas huruf ya. Yang berbaris. Ini saya tak mau teruskan seterusnya. Dekat sini memang ada huruf ta. Ta yang ada apa. Ini saya tak mau teruskan. Saya dah nak relatekan. Nak relatekan. Kenapa jadi panjang? Ya. Yang mempengaruhi baca panjang ni adalah huruf hamzah. Kemudian perhatikan alladzi apa dalam dua kalimah sebenarnya. Satu kalimah. Dua kalimah. Nanti dikatakan majais mufasil. Majais tu maknanya dia tak bercantum tau. Dia macam berpisah lah. Berpisah gitu. Jadi maknanya majais ialah bertemu huruf mat dengan hamzah berharakat dalam perkataan berikutnya. Mana berikutnya? Inilah perkataan berikutnya. Perkataan ini perkataan satu, ini perkataan dua. Amahum. Jadi perhatikan sini pemahaman dia tu tentang majais mufasil dengan majais muttasil bertemu huruf mat dengan hamzah dalam satu perkataan. Itu dia dipanggil wajib muttasil. Tetapi majais mufasil huruf yang bercerai lah, maksudnya huruf yang tak sama. Al-ladzi atau amahum dua huruf. Dua kalimah, kemudian bertemu je kan huruf mat dengan huruf suruhnya huruf hamzah. Jadi itu kita nak kena fahamkan fahamkan. Okey. Kemudian macam mana kita nak baca? Sama juga kita baca dengan 4 atau 5 harakat. Tetapi nampak tak dekat kata dia baca panjang 2, 4, 5 harakat. Tarik jazari. Maknanya dia ada sekian-sekian punya bacaan Tarik jazari. Dia ada baca 2, 4, 5. Tapi dalam kita punya bacaan tarik ni syatibi nampak tak? Dan 4, 5 nampak tak? 4, 5 harakat mengikut tarik syatibi yang kita baca hafasim. Jadi kita dah faham. Kita dengar orang baca dekat Mekah aku belajar dengan Haji Ghani dekat 4, 5 sana baca 2. Lepas awak tahu kan sini penerangan dia kan maknanya mengikut tarik Jazari punya bacaan riwayat ni kan. Wallahu alam. Tapi ada kalanya kita baca 2. Baca 2 ketika bila? You make a guess. Tak mana nafas. Ketika apa? Ketika kita waqaf yang correct. Balik semula asal huruf mat. Jadi kita dah faham. Kat sini 245 tu dia mengatakan ketika dia wasal.
ketika dia wasal tau 245. Oh dia kata dalam bacaan dekat Mekah kan, dia baca 2. Dia tak baca, kadang-kadang kat sini pun dia orang baca 2. Kita tahu lah dia baca, apa pasal dia baca 2 sedangkan itu misalkan lah awak hafal lah surah yang awak tahu ada ini kan. Inna a'tayna kan. Inna a'tayna tu maknanya 2 perkataan. Inna a'tayna. Tapi dia baca 2 ni, kita baca 45. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Dia baca inna a'tayna. Nampak? Jadi kita dah faham dia baca cara tarik jazari. InsyaAllah ini yang saya kongsi dengan awak. Kemudian ketika dia wakaf, kita punya ini, kita punya dia riwayat dia wakaf, kita balik semua kepada asal mak asli. Allazi kita tak faham kan, kita tak sampai nak faham. Apa? Inna baca tak sampai, kita nak ulang balik kan. Yang kita baca inna, lain kalau kita wakaf tu wakaf itirari macam wakaf emergency lah. Tengah cakap sebab tu aku lain. Kita niat kita nak sambung tapi kita baca panjang pula. Jadi itu lain, hukum lain. Tapi kat sini the understanding is allazi huruf mad kat ayat bertemu dengan huruf hamzah di lain perkataan. Jadi kat situ kita nak faham apa beza mad wajib mutasil dengan mad wajib munfasil. Okey. Gambaran dia saya dah terangkan kat sini. Okey. Awak dah circle is up to you. Jadi saya tanya balik Okey. Apa pengertian awak tahu tentang hukum mad wajib mutasil? Cuba macam answer dengan cara yang mudah. Okey, apa awak pengertian awak tentang apa yang saya sampaikan lagi tentang mad wajib mutasil? Huruf mad yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Okey. Kita mana pula definisi mad jaiz munfasil? Bertemu huruf mad dan apa? Hamzah dalam 2 perkataan. Dia tak boleh hamzah dekat sini Hamzah kat sini lepasnya huruf mad ni hamzah. Bukan hamzah kat sini Hamzah kat dekat sebelah dia. Sama ada satu lagi. Jadi kat sini pengertian dia. Okey. Seterusnya kita perhatikan ada semua dekat sini semua mengikutilah yang macam wajib mutasil asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Sama juga. Ila fi mirqatash syita'i was saif. Sama juga kat sini. Seterusnya kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'mal. Jadi apa yang kita dah belajar tentang hukum ikhlas semua ada kat sini. Kita kena apply juga. Tapi ini tambahan ilmu kat sini tentang hukum mad wajib mutasil. Yang lain semua kena apply juga je. Jangan tinggal konsep ini lain semua tinggal kulu keluarkan. Washrabu keluarkan. Hani tu 4 dan 5 harkat. Kemudian lagi tu apa tak huruf mim yang datang tu apa hukum tu? If. Jadi setiap aja baca tu semua ada hukum je. Ini sebab kita kena perhatikan bila kita belajar hukum tajuk ini, kita kena praktikan. Mustahil praktik tetapi sebelum praktik kita nak faham je ilmu. Jangan you praktikan tapi semua you langgar. Jadi insya-Allah kemudian tutup memang tahu kemudian wa ma tasyauna illa an syai'an yasha illa. Okey, illa ni ada lagi tu illa. Nampak? Ada tu. Jadi kat sini dia cuma fokus dengan Muhammad Tasya. Illa ada lagi. Illa ada lagi. Ayyasha Allah. Tetapi bila kita wakaf, nanti saya terangkan tempat wakaf lain Jadi tempat sambung ni. Kemudian perhatikan dekat tempat mad jaiz munfasil sama juga. Ara'aita in kana ala huda. Nampak tak? Selepas huda tu dia wakaf. Mana ayat tu sudah komplit. Tapi kalau kita nak sambung Jadi kalau kita nak wakaf macam mana? Ara'aita in kana ala huda, 2 rakaat je. Sambung berapa rakaat? 45. Ara'aita in kana ala huda au amara bit taqwa. Okey? Ini ayat ni kan. Kemudian sama juga allazi atama minju, ini dalam satu ayat. Allazi atama minju wa amana kita apply dengan 45 rakaat. Kemudian laqad khalaqnal insana fi 45 rakaat ya dengan hamzah. Kemudian ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu sama juga 45 rakaat. Yalbasu kalau kita nak wakaf macam mana? Nampak tak sampai? Ya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu 2 rakaat. Kemudian ulang balik kan lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Ini. Jadi kita faham macam mana kaedah nak kita berhenti wakaf nak sambung. Tapi sini sekarang kita nak sambung. Jadi yang berhenti tu later. Kemudian wasayaquluna hadza tak sampai nafas Ulang balik ambil nafas wasayaquluna hadza ifkum
qadim. Sama juga kita apply dengan Pak Malaikat. Benar wa ma umiru. Sama juga wa ma umiru illa. Nampak dekat sini berapa panjang ni ayat ni? Dua tempat tau. Ada panjang nampak. Wa ma umiru. Umiru pun sama. Itu mak jari maksud juga. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa. Ada lagi. Kalau sama ayat dia hunafa wa yuqimus solah wa yutuz zakata wa dzalika. Jadi ada lagi ayat. Dalam surah apa? Al-Bayyinah. Kalau kita hafal surah Al-Bayyinah ni kita nampak. Dia panjang dia begini. Jadi ini semua adalah mengikut ilmu kita yang kita pelajari. Bukan haji main panjang tak? Panjang. Pendek-pendek. Tapi haji ni hebat tak sampai. Jadi saya baca Wama umiru. Nampak? Tak sampai kan? Nampak kan? Rupanya ada panjang lagi dah. Jadi kontrol lagi bacaan. Menapas. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebenarnya dia sambung ni. Sambung tak? Hunafa sambung. Hunafa sambung juga. Jadi kat sini kita perhatikan kita punya disiplin waktu baca ni dipengaruhi oleh kita punya hukum. Kalau tahu hukum, senang tak kita baca? Senang kan? Dekat mana kita nak wakaf, mana kita tidak, nak panjangkan, nak pendekkan. Kat sini kita tak kena belajar lah ilmu. Kalau tak belajar je, haji main kasar, haji baca. Jalan terus. Sorry lah kita gunakan ni. Non-stop je jalan terus. Kan? Jadi, that's why bacaan tu jadi rosak. Bila orang dengar je baca, kalau orang tahu ilmu tajwid, dia tahu je baca semua. Kira macam lalu lah insyaAllah. Tapi kita tak nak begitulah. Yang sebab dia kita kan, kita belajar. Apa yang kita mampu tu kita apply lah insyaAllah. Tapi yang saya cakap yang pusat ni pemahaman je. Pemahaman tu susah je. Kalau awak tak faham, susah kita nak lanjutkan ini belajar. Jadi saya nak apa yang saya sampaikan awak tu saya akan ulang-ulang kali. Baca dalam Quran tu ada. Okey, kat sini kita dah ambil dua pelajaran tentang Najm Muttasil. Daripada 14 tu kita ambil dua. Daripada asal maksud tu nampak maksud tu bertembung dengan huruf hamzah. Kemudian kita buka Quran. Okey, buka Quran ni. Okey, apa kita dapat kita baca Quran insya-Allah kita akan nampak Syamsiah kita punya pelajaran. Okey, ambil yang ayat pertama daripada Syamsiah Al-Baqarah. Syamsiah. Ini yang saya punya tujuan ni macam ni sebenarnya. Okey. Insya-Allah. Mat satu orang satu Quran mana? Insya-Allah. Okey. Ambil yang ayat pertama ni. Daripada surah. Ayat pertama. Mana Apa ini yang putih ni? Jadi sama dulu. Apa? Bila kita nak baca Quran sebenarnya, tajwid tu kira sebagai pendahuluan ketika baca Quran. Okey. InsyaAllah banyak kita boleh compare. Kita boleh beli balik rumah, kita boleh semak. Kita baca, kita semak balik. Kita punya reference lah. Tak jauh beli ni. Dia beli kat badan. Secara laki tak ada. Laki dia punya ni biru je gini. Saya nak yang putih. Jadi bila awak bikin apa tanda senang je. Malah. Apa pelan-pelan tuan-tuan Saya ikut je. balik. Oh, okey. Semua tak tahu saya. Kalau tak ada beli kat MBA, guna MBA kumpul lah. Tapi ada tak ada. Dia ada yang macam lain tapi dia ada tidak Saya balik Australia, sini lagi. InsyaAllah kita mulakan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat tadi kita belajar sebelumnya tentang Izhar Syafawi. Ini ada Izhar Syafawi kat mana? Dekat An'am. An'amta satu. Dekat mana? Dekat ghairil maghdubi 'alaihim. Alaihim satu kan? Lepas alaihim kemudian alaihim lagi. Kemudian kita dapat surah apa ni? Dasar Balazina An. Ada apa? Izhar Halki. Jadi yang lain semua kebanyakannya huruf mat kan? Alhamdulillah. Walaupun dia tak ada huruf alif, Allah tu yang disebut baca dua rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ain kan? Alamin. Kemudian kita wakaf 246 sampai 1 ini punya kemampuan. Alamin dua rakaat. Ar-Rahman dua rakaat. Nir-Rahim. Kalau baca dua
Kemudian ma dua harakat, maliki yaumiddin, din dua harakat, 4 6 di mad harus disukun. Iya dua harakat, iya kana abudu wa iya. Jangan baca iya kana abudu, salah. Iya kana abudu wa iya. Iya kan. Ambil, lepaskan balik. Jangan tahan. Iya kana abudu. Ada salah. Dal tu tak ada huruf mat. Iya kana abudu wa iya. Iya tekan sikit ada tasydid ada sabdu kan. Jangan mencakap wa iya. Wa iya. Iya ada salah. Wa iya. Ya dua harakat. Iya kana jangan baca ka nasta'in. Dua harakat. Ka tu kalau baca ka tu dua. Maknanya engkau dua. Jadi hati-hati. Ka tu satu ka kan. Akan engkau lah Allah Ta'ala tu. Jadi kalau akan engkau lah dua. Jadi perhatikan ada kali dia panjang tu. Ubah makna je. Jadi iya kana abudu wa iya kana stain. Okey 2 4 6 Stain. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas patut disambungkan. Kalau ihdina memang betul dua harakat tapi kerana dia sambung dengan ayat sebelumnya dia punya kalimat sebelumnya ihdinas sirah dua harakat qal mustaqim qal mustaqim 246 sirah dua harakat siratal ladzi dua harakat di an'am tu hukum ni kita belajar kan an'am apa hukum an izhar halki ada dengung tak ada dengung tak tak ada dengung apa hukum izhar siapa ada dengung tak ada dengung tak izhar ada dengung tak izhar izhar tak ada dengung an'amta jangan an'amta kita belajar ilmu ni kerana kita nak apply dan kita faham an'amta alaihim alaihim lagi satu ada dengung tak him Ada. tak ada izhar siapa Sarmawi alaihim ghairil maghdub panjang dua harakat bi alaihim lagi him him izhar siapa Izhar siapa? Sarmawi waladhdallin nampak waladhdallin nampak dekat sini ada tak huruf mat kat dhalin tu ada dekat alif Alif. kemudian diikuti dengan huruf lam yang ada bersab ada tak ada hamzah tu hamzah ada tak tu Tak ada. tak ada. Jadi hukum lain. Kan? Mat lazim. Kalimi, musab, musaqal berat. Tak ada kompromis 6. Ada lain ni. Nanti kita akan belajar lagi lepas ini. Kita ambil 2 dulu. Musaqal Kat sini Tak boleh okey. kurang lah Ji. Dolin tu tak boleh baca Enam kurang. Mesti 6 eh. 6, tak boleh kurang. boleh Yang tadi kita kurang. belajar apa? Mat wajib dengan mat jaiz. Ini mat lazim. Lazim ni kira kena baca nama Kalau nak lengkap pakai wajib. cukup Tapi dia dia mana? lazim lagi kuat. Nafas tak cukup pun tak boleh. Mesti mau cukup pun nafas. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Kita belajar tajwid ni kerana kita nak faham dia punya ilmu ni. Kalau nafas tak sampai tu itu begitu lain lah. Mereka mana dia tak berubah. Lepas tu dia suruh berhenti dekat ni. Tak dia tak berubah. Mana orang-orang sesat. Dia tak berubah mana dia. Tetapi mengikut kerepuan tajwid ni kita Tak ada nafas cuba. tak. Kalau ada nafas, Cuba. kalau baca haji bagus. Dia kontrol untuk Dia satu senafas. Kita dah boleh Lepas tu dia terus. Pasal kita nak faham kata ilmu. Bila faham kata ilmu kita apply lah. Kalau ada pengecualian daripada segi macam kesihatan itu lain je. Tapi makna dia tak berubah. Jangan huruf dal jadi huruf dal. Walad dalim jangan dah. Oh, tebal, eh? Tengah sikit eh. Bolin. Jangan wala bolin. Tekan lam. Satu. Bolin. Jangan bol. Jangan dah gitu. Ada orang berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di situ je. Tapi dia sambung lagi. Boleh. Boleh Jangan teruskan. Nanti ada mesti jangan bolak balik tak boleh. Pulang balik. Kalau ya, macam dia cakap dia tak sampai, sampai. Boleh. Kaki ulang balik baik itu Boleh. Balik kat Wairil wairil dhalin. Kat situ kita perhatikan Kat situ bukan saya cakap mustalahnya ini kita punya wakaf tidak dekat sini kan. Ni. Khalid tu Dari segi makna dia punya maksud dia guide you ni. Jadi this one for your own reference lah. Kalau you ada nak satu naskah you bikin ni kalau. Jadi bila saya terangkan awak dah tahu. Kemudian perhatikan ayat seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak huruf alif lam mim? Okey. Nampak tak yang ayat pertama tu? Al-Baqarah tu. Al-Baqarah nampak tak huruf alif? Ada berapa huruf tu? Ada 3 huruf. 3 huruf. Alif banyak tak alif? Tak Alif banyak. lam mim. Yang banyak dekat lam. Ini kita akan belajar daripada bacaan mat harfi yang mat fa'i ini kita akan pecahkan.
for time being kita baca dulu 6 harakat Ingat tak tadi saya terangkan awak macam mana terjadi lam, mim yang sebutan tu lam tu mim bertemu dengan huruf mim. Nampak mim yang ada huruf mim. Jadi itu semua kita belajar daripada mula, kita belajar tentang hukum-hukum Izhar Syafawi, idgham mutamaz lain. Itu yang mempengaruhi kita ni banyak sebenarnya. Tanpa kita sedari yang kita belajar dulu kat sini kita dapat dia punya hukum. Tapi for time kita baca dulu, kita nak baca dekat mana? Dekat mad jahir dengan mad wajib. Okey, perhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baca alif lam mim. Bila masuk mim yang nombor 2 tu dengung. Lam tu la tu dah angkat la. Dah terbenam kan? La. Habis ingat bila masuk mim tu tahan 2 harakat. Lam mim. Bila mim dengan mim bertemu. Tengok mim yang sukun bertemu dengan mim yang berharakat. Apa hukum? Idgham. Yes, betul bahasa lain. That's the one yang saya ajar awak dulu. Betul tak? Okey. Bila saya wakar dekat mim tak dengung. Apa hukum? Izhar Syafawi. Kerana apa? Selepasnya ada huruf zal. Ingat tak saya cakap? 26 huruf. Kan? 26 huruf. Dan jadi kita make sense kat situ. Alif lam mim, lam dengan mim sukun dengan mim yang kedua. Kemudian dekat ujung mim tu, mim yang sukun tu kita wakaf, kemudian bertemu huruf zal. Izhar Syafawi. Tak boleh dengung. Alif lam mim. Jadi bacaan dulu Kemudian perhatikan di ayat nombor 2. Zalikal kitabul la raiba fihi. Raiba fihi tu kita bakar dengan fihi Kita boleh gunakan raib pun boleh. Tapi dekat kitab ni disuruh bakar dekat raiba fihi. Maknanya yang dibikin itulah kitab. Jadi kedua maknanya. Kemudian hudal lil muttaqin. Apa yang dapat tentang hudal lil muttaqin? Apa hukum? Idgham bil guna. Idgham ya, alhamdulillah. Ji. Apa aja kena dapat? Hudal lil muttaqin maknanya idgham bila apa? Guna. Diung tak Ji? Bila guna? Diung tak? Tidak. Tak ada? Lam dengan ra tak ada dengar. Tak dengar. Lam dengan ra tak ada Kalau kita dengar. baca hudal tak boleh. Hudal apa? Masuk dengan sempurna hudal lil muttaqin mana idgham bila guna kamil. Jadi dan tu dah hilang. Asalnya hudal lil muttaqin. Kemudian allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Dua harakat wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey. Kataan yunfiqun tu apa hukum? Yunfiqun dengan fa. Apa hukum? Fa hakiki. Okey. Ini dia yang kita dah belajar Tambahannya wa mimma razaqnahum razaqna berapa? Kalau terpantul razaqnahum yufiqun. Wallazi ni dia. Yu'minu nabima apa? Nabima unzila. Okey. Ini bima dengan unzila dua perkataan. Okey, apa hukum dia? Mat jaiz. Mufasil. Nak urutkan dengan awak. Nak explore dengan awak macam mana dari panjang. Kita share. Apa hukum dia? Dia abang nak nampak lah. Di sini tulis tak boleh tulis. Kita share dengar, kita share kau dapat lah. Mat wajib mufasil. Tetapi kalau kita tak sampai nafas, kita macam alamak tak sampai nafas Iza ilai. Nanti kat ilai boleh Ilai boleh. Jadi umpama kita nak cubalah, kita nak sambung allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wallazina yu'minuna bima. Tak sampai kan? Nak test sikit lah. Nak cuba kita punya bacaan boleh sampai tak? Misalkan je lah. Nak cuba. Tak sampai. Okey, kita beri dekat 5. Tapi kalau kita nak sempurna, memang kita wakaf tam lah. Ujung-ujung ayat tu kita wakaf. Tapi kat sini kita nak cuba kita punya pernafasan. Jadi, bakar dengan 2 harakat je. Wallazina yu'minun. Kembali semula pada asalnya. Huruf asli.
Unzila apa hukum? Unzila Unzila apa hukum? Ifak. Ilaika wa ma ligatu. Ilaika wa ma unzila. Okey, bukan lagi. Mat jaiz. Jaiz masih okey. Min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dekat sini yang ayat kehabisan ni daripada kira surat ayat kehabisan nama saya yang ayat nombor 5 tu ula ulaika ala min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey, ulaika dia apa pun? Ulaika mat wajib mutasil. Wajib, ya. This is understanding about hukum tu yang awak apply ni dan faham. Bacaan panjang, Memory bagus. sambung. Bacaan wakaf. Kau. Walaupun ada taklimat. Jadi kita faham antara majlis mufassir ni dengan majlis mufassir ni, dia punya tulisan tak sama je. Tapi kalau mengikut surah macam kira riwayat kira Jazari, dia baca 245. Tapi kita punya kita baca 45. Ketika kita wasal. Wasal lah, Tapi wasal. kalau kita nak ini wakaf, kaedah dia lain. Pada dia tu dua tu dekat mana? Dekat mak jaiz je. Jaiz Mak wajib tak boleh. Mak wajib dia wakaf 4, 5 atau 6. 6 dekat mana? 6 jangan nanti. Later kan. Itu dah termasuk bab ini mat dengan arif disukun. Arif disukun lah. Pasal pembentukan ayat dia tu, dia punya kalimah tu kalau kita wakaf kita boleh bakar dengan 6. Okey, insya-Allah okey. Kat sini kita perhatikan. Okey, saya nak Haji Zakaria saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Bingung sikit. Alif lam mim. Okey. Alif lam. Bingung lam. Lam gitu. Ambil tu. Alif lam mim. Sikit lagi. Amin. Lam mim. Itu tak dengung. Okey. La tu dah 6. Ambilkan dekat mim tu, dengung sikit. La, tahan dekat lam mim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tak dengung? Kita apa tak apa. Okey, Haji Zakaria cuba Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tak dengung. Alif lam. Tu dia. Lam dah markah lah. Alif lam. La dah markah. Alif lam. Kita tengok alif lam dulu. Tak Tengok Amin kan? Lam. Tengok macam nak baca mat. Alif lam. Baca mantu. Baca hancur. Tengok macam Betul senang. betul. Tapi tak tahan. Tak. Tahan Alif dua angkat. lam. Ya itu dia. Haji Dom cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alhamdulillah. Haji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Okey, alhamdulillah. Okey, sikit kurang dia punya harakat tak apa. Okey, Haji Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alhamdulillah Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Barakah, semua dapat barakah. Ini Haji Ibrahim. Okey, maknanya kurang tapi kita tak ada plan. Jadi cuba panjangkan sikit dia punya ni bacaan alif lam dengung alif lam tan lam mim. Boleh. Bila Haji ikuti baca bacaan Tok Mas Surah dia, Haji tak perasan kadang-kadang dia baca betul. Tapi kita ikut ni, kita ikut dengan ilmu lah. Jangan kita ikut betul-betul gitu. Terus saya ajar ni bersebab je. Supaya Haji baca dengan lebih mudah. Jika ni Saya nak salahkan Haji tidak. Tak ada. Dia tak perlu salahkan. Bila kita dapat ilmu, kita apply kan. Mana kita tahu kita punya kekurangan kat sini. Kita punya kira. Jadi alhamdulillah. Sikit-sikit bukan saya dah satu Quran tu terus satu hari tak ada lah. Ada apa?
Dengan ni, kan alif lam mim ni dikira hukum apa dia pasal dia tak ada satu tak lagu cuma panjang yang Okey. Tapi tak tangkap kan kenapa? Kita tangkap dia itu pasal kita akan belajar. Nanti kita akan dapat Nizam mat ini ada satu istilah tu dipanggil mad lazim harfi. Harfi ada dua, mutakal dengan muhaffaf. Kita belum sampai part ini kan. Nanti kita cakap sekarang kita akan baca dulu. Tapi dia punya understanding dia okey, tentang dia punya hukum, okey. Perhatikan ni yang saya nak dengan awak Kita dah belajar tentang huruf mim kan. Mim yang sukun bertemu dengan mim yang berba. Ada ingat tak? Tapi kita dapat tentang huruf nun yang sukun. Kan? Tanwin. Kan? Tanwin. Ingat tak? Dia tanwin Tanwin. Bertemu dengan berapa? 8 Dia senang dia kata dia pecahkan dia. Ya. Ya. Dia tahu Pengaruh ni, pengaruh nun ni yang sukun ni. Nanti kita akan nampak lagi dekat ayat lain ni, dekat surah lain. Apa ayat dia? Huruf kaf ha ya ain sad. Kita akan nampak. Okey. Nun yang sukun dan tanwin ini saya ulang balik pasal saya nampak ada sikit confusion lah tentang harf ini tentang huruf Kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah, dia pengaruh nun sukun ni terhadap huruf ni dia bagi kepada apa? 4. Ingat tak? Pertama apa? Huruf apa? Hamzah, Zal halqi. ha, ain, ha, alif, dengan huruf. Oh, ingat tak? pecahan. Pecahan dia. Yang Ingat itu tak? yang pecahan. Kemudian diikuti dengan apa? Alif, lam, mim, Huruf pecahan. Dengar. nun, dan nun, Dia pecah sesuatu. nun, mim, waw, ya, kemudian bagi dua, Lam ra. Baca je tapi dalam Ya. dia Lam gitu. ra. Lam ra. Waw dengan Lam. lam. Ingat tak? Ini huruf idgham kan? Idgham. Pasal nun dengan Dengan huruf-huruf yang idgham ni kan? Ingat tak Man? Yang saya ulang balik Jadi ini punya understanding Nanti kita akan nampak lagi tempat lain surah Kita akan nampak nun ni kena dengung. Macam mana? Kaf, ha, ya, ain, sad. Nun dengan sad. Nah, ingat okey. Kemudian dekat sini ba. Ba nun dengan tanwin ba. Apa pun dia? Iqlab. Iqlab. Sudah dapat tak ada tanda kecil di sini. Ini mendatangkan. Kemudian kat sini satu baris di bawah dengan mim. Ingat tak? Ada sebab kita nak perlukan berikan sedikit perhatian tentang pemahaman dia. Jadi kita faham insya-Allah ni. Istilah-istilah tajwid ni sebenarnya nampak daripada segi tulisan. Macam mana kita apply? Itu yang susahnya. Yang saya nampakkan dulu tentang dia punya istilah dia punya tajwid ni, macam mana terjadinya hukum-hukum begini. Kemudian ba lebihnya apa? Fa hakiki. Okey. Dah habis satu nun okey. Balik semula yang awak cakap tadi alif lam mim tu. Pasal jadi gini okey. Jadi kita sebut alif. Alif. Just a plain alif Mana kalau huruf alif ini kan. Ingat mana? Alif. Okey, macam mana dia punya ejaan alif? Ejaan alif adalah begini. Alif. Ini alif. Alif. Ejaan apa? Habis. Ejaan alif begini man. Jadi alif kan. Apa dia tak begini? Kalau ada begini man, dia macam apa tau? Macam you make yourself macam apa tau? Beli dah. Alif ni salif kan? Tapi ejaan dia kat sini, alif. Macam mana kita nak sebut nak ejaan huruf lam? Lam. Ada begini, lam. Ada alif tau tengah dia. Lam dia tengah dia ada alif. Jadi la matikan lam. Ingat lam 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 okey. Kemudian huruf yang seterusnya huruf apa? Huruf mim. Perhatikan ini saya nak nampakkan awak apa yang kita dah baca huruf mim. Mim huruf mim. Ada baris huruf mim. Ada baris huruf mim. Kemudian ujung kat mim ada sukun. Ini ketika kita nak baca sukun dah. Jadi alif tak panjang. Lam sepatutnya dua rekakan. Tapi kat sini dia punya application mengikut dia punya bacaan yang sudah dapat daripada Jibril bin Allah Taala kan. Dia markas. Jadi kita baca lam. Betul tak lam? Kita jangan tengok dulu tau. Tengok dulu. Ingat tak saya cakap tadi? Idgham utama si lain. Ingat tak? Jadi kita baca lam. Lam kita markas. Ini nama sebenarnya. Bila masuk kat sini, kita baca izharkan dulu kan. Lam. Tapi kerana dia dalam satu perkataan,
untuk kata maknanya dia punya hubungan tu nak teruskan dengan mim tu. Nampak tak? Bila kita masuk mim dengan mim, apa kita baca? Dengan dengung. Idgham utama Sekali ni. Serin. Lepas dekat dengung. Lepas dekat. Baru masuk lagi satu Idgham mimi lah. mim jadi now. Mislain. Di sini dah habis. Dah habis Nampak tak? Selepas huruf mim ni, perhatikan balik. Apa huruf huruf mim tu? Huruf zal. Huruf zal. Ingat tak huruf zal? Jadi pertama mim yang sukun bertemu dengan mim balik jadi lam. Betul tak? Lam mim. Namakan. Selepas huruf mim tu, ayat seterusnya ada huruf zal kan? Zalikal kitab. Kalau hari pun balik dekat tempat yang dia betul huruf zal tu termasuk huruf izhar. Kemudian dia izhar syafawi. That's why ini buku ni Mat, walaupun kecil ini buku dia, tapi explanation very good. Okay, kita turn back to page 15. 15 okay. Okay. Nampak tak? Mim yang di atas tu, kemudian turunkan dekat belah kanan idgham. Kemudian dimasukkan lagi mim. Kemudian apa dia expression? Mim idgham mutamas lain macam mim yang sukun. Nampak tak mim sukun? Kan? Asalnya lam kan? Lam kan? Kemudian bertemu mim masuk dengan dengung, juga dinamakan sebagai idgham mini. Whatever it is, mini tu maknanya mim kan? Jadi maknanya mim yang pertama ni, yang sukun ni, kita nak gabungkan dengan mim yang kedua. Kalau kita nak wakaf lain dah, alif lam, orang tak baca gitu. Orang baca mengikut dia punya penentuan daripada Al-Quran kan, yang dia diajarkan daripada ini kan. Jadi lam, bila kita nak gabungkan mim yang pertama ni yang sukun, masuk dengan mim yang kedua ni, kita baca dengan dia dengung. Okey. Berarti kali ini I'm not talking about ini talking about huruf ni. Kalau kita perhatikan dekat page seterusnya, page yang seterusnya, perhatikan. Page 16. Page 16 apa? Kita tu page 16. Okey. Macam mana awak baca walakum? Walakum. Nampak tak dengung? Walakum nampak? Walakum itu dia. Ini dia lah, ini dia sebenarnya. Walaupun sini dia tak ada tanda sabdu. Tetapi ada Quran auto sabdu. Kat sini ada tanda sabdu tak dekat Quran ni? Ada tak sabdu? Tak ada kan? Tak ada. Ada. Ada Quran dia auto sabdu. Maknanya dia idgham kamil, sempurna dia masuk. Kalau dia buat macam gini, kan macam jadi kelakar. Betul tak? Tapi ejaan dia gini sebenarnya. Kalau dia terang gini, memang betul lah, mudah. Tapi memang kaedah penulisan macam gitu. Alif lam. Dia kira kat idgham kamil ni Ada gini, dia cuma macam gini. Dia kira kat idgham kamil lah ni. Ini idgham kamil lah. Idgham kamil lah. Idgham kamil tu maknanya idgham tambah selain dan kamil. Tapi kamil pun maksudnya, dia ada dua. Yang ada kamil, dia tak dengung. Ini kamil dengung lah. Ini dengung. Pasal dia kena mengenai dengan mim. Jadi kali ni kita nak faham tentang kaedah penulisan ni, Mat. Ini gimana? Apa saja dengung? Question kan? Sebab saya nak awak faham dan pertama sekali ingat tak? Nun yang sukun, tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Masuk ke mim pula. Jadi kat sini bila awak faham ni, Mat, dah kira mana? Mengikuti. The question is, saya pecahkan sini kan? Saya pecahkan dengan awak, baru dah nampak. Awak baca, apa saja panjang pendek. Terus saya cakap, ada kala nanti awak akan dapat nampak perkataan seperti huruf nun. Nun. Jadi kan? Yasin apa? Ke situ kadang-kadang ada orang baca Yasin. Ada, tapi yang famous dia Yasin dia wakaf dia. Dia tak sambung. Dia tak wasal. Jadi kat sini kita perhatikan yang ini macam saya cakap dengan awak ni, awak nak kena perhatikan, nak kena fahamkan. Mim bertemu dengan huruf hijaiyah yang sukun. Terbagi pada apa? 3 bahagian paling senang. Pertama, idgham mislain atau mutamas lain. Kedua, ifa syafawi. Ketiga, izhar syafawi. Nak kena hafal. Kemudian sebelumnya nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi pada 4 bahagian. Pertama, izhar. Al-fi. Apa huruf dia? Hamzah, ha, ain, ha, ain, ha. Kemudian yang kedua, idgham. Dia terbagi pada 2. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Berapa huruf dia? 6. Apa yang bila gunnah? Lam. Yang bila ma'al gunnah
Empat. Lamana Nun, wara mim, ya. waw dan ya mat. Kemudian satu lagi huruf kotak ketiga huruf ba. Apa huruf ba? Iqlab. Iqlab. Iqlab satu je. Iqlab. And the rest Ifak. 6 campur 6 12. Campur ba 13. Yang the rest 15 huruf ifak hakiki. Jadi kadang-kadang kita nak kena bikin sedikit calculation and kita kena gerakkan kita minda tau. Haji Ibrahim Pasal ini Musa. Pasal kita nak faham. Hafalan satu bab. Fahaman satu bab. Nah, kemudian huruf mim lah. Lagi mudah mim. Ini lah. Lagi ni lah dia punya ni. Dia punya kaedah dia. Bila awak faham itu je, insya-Allah ini akan terbuka amidah awak. Apa saja nak awak hafal tu benda. Mana? Hafalan tu mat. Masa tenang ni awak dah mudah. Nanti bila awak baca, saya baca tak? Orang baca tak? Orang baca alif lam ma. Baca alif lam ma. Betul ni. Alif lam ra. Bukan lam ra tu, alif lam ra. Dia fikirkan tu yang tanda mat tu, tanda baris mat. Tadi saya terangkan awak tadi kan. Awak boleh itu. Jadi tanda gini, tanda gini ni. Dia tanda mat. Tanda gini ini baru tanda baris. Kalau huruf mat ada tanda tak? Ada baris tak? Tak ada. Selamanya huruf mat memang tak ada baris. Pasal dia berfungsi sebagai huruf mat. Ba, kata huruf alif, ba. Ta, baris bawah, i jadi i, ya. Kalau tu, ta, hurufnya baris depan, kemudian diikuti huruf waw. Tu je. Jadi itu kita nak faham ni. Kan kaedah dia punya pembacaan, tajuk dia. Sebab kadang-kadang di sampai tempat kita ada sikit confused. Tetapi back to basic. Back to basic, huruf mat ada 3. Dia tak menerima baris. Ada kala dia ada tanda, tapi tanda tu mungkin lain Tanda tadi lah. Tanda sebagai tanda gini. Tanda gini ni lah, tanda gini. Itu lain. Ada kadang-kadang ada tanda huruf besar. Tapi dia bukan huruf alif. Itu huruf apa? Apa dia punya tu? Ni kita tahu lah dia punya fungsi dia sebagai apa. Jadi ini semua kepemahaman. Tapi bila saya buka ni kitab, kan kita kecil ni, walaupun kecil ni, tapi dia punya explanation is very wide. Kalau you just read through without explanation, you will get confused. Jadi yang mat far'i ni, mat okey mat. Back to mat far'i ni, okey. Dia akan bercabang, okey. Tadi yang awak cakap tentang alif lam mim, okey. Saya terangkan awak alif lam mim, okey. Ambil pada yang nombor 3 tu. Mat lazim, kalimi, mustaqbal. Mustaqbal lah, okey, mustaqbal. Okey, perhatikan dekat tadi yang alif lam mim Ini kalimi tu maknanya perkataan. Perkataan kalimi mustaqbal. Jadi kita baca walaq dhalin ingat tadi, walaq dhalin. Ini dia. Okey, walaq dhalin tu pertama sekali walaq dhalin tu. Perhatikan lagi ada Page. page 52, 52. Itu 50. Okey. Yang kita jumpa ni kita cuba explain okey. Mat lazim kalimi mustaqbal maknanya mat lazim kalimi mustaqbal dapat je. Perhatikan mat lazim kalimi mustaqbal ialah bertemu huruf mat. Huruf mat juga ni. Nampak? Pengertian huruf mat ni sebenarnya Haji kena faham huruf mat huruf mat apa? Huruf mat alif, wa dan ya. Bila saya cakap huruf mat je, Haji sudah embedded ke Haji punya ni tau. Main dekat alif waw je. Okey. Kemudian bertemu huruf mat dengan huruf bertasydid. Tasydid ialah satu kataan. Mana kataan di mana saya padamkan. Tadi kita baca walaq dhalin kan? Walaq dhalin. Okey, walaq dhalin. Tengok perkataan al-dhalin ni. Dhalin. Okey. Sebelum saya teruskan ni, walaq dhalin ni, okey. Perhatikan huruf dot ni. Ada baris tak? Ada kan? Kemudian nampak selepas huruf dot ada huruf apa? Huruf Panjang. Alif. Nampak tak? Saya sengaja kosongkan Okey, huruf mat tu ada baris tak? Atas ada. Ada baris tak? Tak ada baris mana? Kemudian nampak tak? Tanda macam wave. Ada. Tak ada. Boleh. Tanda wave. Bila ada tanda wave gini, dia menunjukkan apa? Bacaan dia lebih daripada dua rakaat. Sama ada 4
5 atau 6. Perhatikan kemudian dia cakap bertemu huruf mat. Ini huruf mat kan? Mat. Asalnya berapa dekat? 2 dekat. Bawah. Macam juga dengan mat jais dengan mat juga sama. Tapi kena pengaruh huruf hamzah. Sama ada dalam satu perkataan atau dua perkataan. Itu yang macam diri panjang. Sama juga gini. Kat sini pula dalam satu perkataan. Okey, perhatikan apa huruf selepas huruf yang bertajuk. Dia takkan cakap pasal huruf apa cakap apa tau? Huruf tajuk. Dia tak cakap huruf lam tau. Dia kan huruf lain. Benar, awak nampak tak? Ada satu huruf lam. Kat huruf lam tu apa ada kat huruf lam tu? Ada tanda sabdu. Ya, benar. Ini bikin dia jadi panjang. Jadi kemudian dibaca dengan dia babarkan 6 harf. Mana ada kompromis tak? Ada tak kompromis? Tak ada ni. No. Tadi ada kan? 2, 4, 5. Ikut Tariq apa? Tariq Jazari. Kemudian baca 4, 5 Tariq Syatini. Kemudian yang Mat Jais pula, Mat Rajab pula 4, 5 ataupun 2 dia tak ada. Jadi kat sini kita perhatikan pemahaman tu susah ni. Siapa tahu saya nak Haji apa tahu fahamkan bila saya mulakan belajar ni. Pertama sekali kena hurufkan alhamdulillah. Huruf huruf yang sama bentuk dia. Ingat tak alif sendiri bentuk dia. Ba, ta, sa sama dia punya bentuk huruf, tapi yang bikin beza dia kan dia punya tanda yang korek. Kemudian diikuti dengan baris. Ingat tak? Baris. Ba, bi, bu. Kan baris atas, fathah, kasrah dan dhamma. Kemudian ditambah lagi dengan 2 baris atas fathah ain, fathah ain dengan dhamma. Jadi ini semua permulaan kita mengenal kira huruf-huruf. Kemudian alhamdulillah huruf yang bersambung pula kita dah dapat mengatasi. Alhamdulillah daripada saya ni. Kemudian sekarang kita terikatkan dengan bacaan mengikut kaedah dia punya tajwid. Ini yang saya cakap dengan awak kena berusaha sikit. Nak buat tanda sendiri ke, nak bikin homework ke, nak kira nak buatkan awak punya pengetahuan melalui YouTube ke, atau share dengan kawan ke, pemahaman mungkin Haji Faudin tahu dia boleh share dengan Haji Nur, Haji Jumat tahu boleh share dengan Haji Faudin. Jadi ini semua sharing is caring. Jadi whatever it is, saya pun mengalami diri juga. The question ni, dekat Quran ini huruf alif, Quran ini huruf hamzah. Apa beza hamzah dengan alif? Question ni, saya question ni lama ni. Saya dapat ini tak ni sebetulnya ni. Saya perhatikan Quran Malaysia pakai hamzah. Yes. Dan Indonesia pakai alif. Yes, correct. Betul. Dekat situ kita Ada kompensasi. hamzah. Saya tanya Ustaz. Hamzah dengan alif sama. Dua-dua boleh, tetapi kita nak belajar ni, kita nak pisahkan antara huruf mat dengan huruf hamzah ni. Jadi dekat situ kita dapat more understanding. Tapi bila kita dah baca, kita dah tak ada masalah. Dia taruh hamzah wasal lah tu. Dia panggil Dekat sini hamzah kita wasal tengok buat. Ifa, idgham, nun sukun tu hilang, dia bertanda sukun. Tapi Quran ni nun sukun tetap timbul mat. Kalau awak baca Quran Majid ni, orang India suka pakai Quran Majid tu dia. Majid. Dekat pergi dekat Malaba, dia pakai Quran Majid. Semua nun tu yang Ifa Aqidah semua ada sukun tu. It's a matter you understand or not. Bacaan dia. Itu yang besar. Tapi kalau kita nak gunakan jadi, kita permudahkan kita punya bacaan. Kita belajar, kita juga belajar macam gini, insya-Allah. Jadi perhatikan mana? Bila kita tengok gini, yang mempengaruhi panjang ni adalah huruf lam yang bersabdu. Lam can be ada huruf. Tak sepertinya lam. Jika apa? Huruf yang bertasydid, yang bersabdu. Nama mereka. Sama juga macam tadi. Kan? Kalau saya, apa sahaja dia 6? Kerana kaedah bacaan itu. Apa sahaja dia 6? Seperti itu cara bacaan dia. Mengikut penentuan daripada Rasulullah kan. Dapat wahyu pada masjid. Jadi kalau kata saya, apa sahaja 6? Tapi yang kita nak perhatikan ni, macam mana terjadi nama rekat ini cara dia. Tadi hamzah yang mempengaruhi bacaan kita. Itu semua yang kita kena faham. Ini akan ulang-ulang. Bila kita baca Quran, akan datang lagi. Okey. Perhatikan dekat ayat seterusnya. Okey, lah Rabi ni okey. Okey, Haji baca alif lam mim tadi siapa yang baca tadi? Zalika. Boleh mat? Dapat tak mat dia punya pemahaman. Pasal kita nak puja yang tadi yang saya cakap, perhatikan huruf mim yang sukun bertemu dengan huruf mim yang berharakat. Itu satu yang paling besar. Okey. Seterusnya baca. Zalika. Koi bagi budaya minum tapi alhamdulillah dah nikal kita berapa kopi bersama. Okey Haji, terusnya allazi betul allazi
panjang pendek perhatikan allazina yu'minuna Alladhi yang yu'minun nabi Nabi ghaibi ghaibi wa wa yuqimuna as-salah wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum sambung Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika kurang panjang dia tadi dah belajar unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. okay, apa awak faham tentang bima ni? Bima panjang-panjang apa awak ada pemahaman tentang bima? Apa hukum tu? Bima unzila hukum mana kita belajar bima unzila hukum mak wajib ke mak jaiz? Mak jaiz. Macam mana dia jadi mak jaiz? Alam buka alif Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam perkataan dalam satu perkataan. dua perkataan. Dalam dua perkataan. Okey, faham okey. Haji sambung haji ni. Apa? Ula. Ula a'udzubillahi minasyaitanir Bismillah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi terangkan saya dalam ayat ni apa ada hukum kat sini? Terangkan ini banyak hukum di sini. Banyak. Okay, pertama apa hukum ulaika? Ulaika tu hamzah. Ulaika ni mat wajib mutasil. Okey, ala Ika. ala apa hukum? Ala mat Mat ni ala hukum bertemu hamzah. Kalimat lah 4 atau 5 harakat. ala dua harakat je ala Dua harakat. mat asli lah. Okey, mat asli hudam. Baca hudam. Mana dia? Ulaika ala hudam bi'idam biguna. Idam ma'al guna. Okey, mir rabbihim. Min rabbihim izan syafawi. Tengok baik-baik. Mir rabbihim. Nun mati betul. Wa ilaika humul muflihun. Belum lagi hukum apa hudam ada Oh, min rabbihim. mir Bila guna lah. Bila guna. Okey, rabbihim apa hukum? Iza syafawi. Alhamdulillah. Jadi kat sini awak perhatikan kalau awak baca ini definisi yang awak kena tahu je. Betul tak? Ini ilmu ni. Okey tak? InsyaAllah. Pasal ini yang awak dah belajar ni. Ni memorize. This is the thing that it works when saya ulang-ulang. Bila gini nanti dah lama dah useful je. InsyaAllah je. Ulang-ulang. Saya boleh dia punya itu. Okey, Haji ni Haji apa? Iman, cuba baca zalikal alif lam mim baca sambung. Ambil dua ayat. Alif lam mim zalikal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baca kafi, fi wakafkan kafi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Jadi tempat ni, satu tempat ni boleh berhenti, yang lain tu teruskan. Kalau nak baca raib boleh fi hudan teruskan. Ingat dia punya tu tanda 3 titik ni kan. Apa tak okey. Kemudian allazi haji ni. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Mimma tengok sikit ومما رزقناهم ينفقون Yuqab patullah sikit رزقناهم ينفقون Okey lagi Haji sambung wallazi sikit tu Nabi ma unzila ilaika
pedih. Okey, jadi teruskan. Panjang. Mungkin saya stop ni. Sini tu boleh berhenti tapi Yang dia Tapi baca. bagus ni. Bila tak saya baca. Kalau sini awak nanti susah. Baca Kalau awak berhenti nanti kat baca sini. udang senang. Dia suruh kita baca balik dari sini. Saya tahu ada sebagai Tak kita sampai dia dia hafal. apa dia? Hafal. Biasa dengan apa? Bila awak baca maksudnya kan awak sebenarnya hafal. Betul tak? Sambung kat sini. Tapi kat sini inilah dia punya tulisan sebenarnya. Tulisan begini kan, jadi more or less apa saja dia panjang, apa saja dia pendek. Jadi dia betul kita tambah dengan dia punya itu kan. Belajar tajwid ini supaya kita kena kita nak menentukan bahawa panjang dan apa, pendek dan apa. InsyaAllah. Kemudian kita perhatikan sedikit dekat ayat sebelahnya, innal ladzi. Sedikit kita ambil. Okey. Kata innal ladzina kafaru sawaun. Perhatikan innal ladzina kafaru sawaun. Datang lagi hukum sawaun. Perhatikan sini hukum banyak ni. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Nampak alaihim. Daripada alladzina kafaru sawaun alaihim, apa yang kita dah belajar ni sawaun. Sawaun apa hukum? Sawaun. Apa hukum? Sawaun apa hukum? Sawaun satu kataan. Alif bertemu dengan hamzah dan perkataan. Mat wajib mutasil. Itu dia. Dari sini Pak dia bertanya. Alaihim izhar syafa syafawi. Aan apa hukum? Aan hukum apa? Ifa hakiki. Dengung tak? Dengung. Aan zar tahum. Apa hukum lagi? Hukum izhar syafa. Am lam hukum apa lagi? Izhar syafawi lagi. Am lam tun apa hukum? Ifa hakiki. Zirhum izhar syafa syafawi. La yu'minun. Nampak? Perhatikan setiap kali kita baca Quran ni, kita dah boleh gambarkan lagi. Macam kita tu mengikuti apa yang kita sudah belajar je. Bukan asal sebut kan. Jangan nak kasi tidak dengungkan kerana apa? Kerana nak sedapkan lagu dia mat. Kan? Bukan kerana kita nak ini. Kalau betul dia punya hukum, okeylah mat. Kita nak baca innal, ada dengung kan? Innal ladzi boleh lah dengung kan? Tapi yang lam tu tak ada dengung. Kafaru sawaun alaihim. Jangan alaihim. Tu dah inilah. Salah lah daripada segi istilah tajwid kan. Jadi kat sini kita tahu hukum dia. Jadi perhatikan dia. Kat sawaun tu, perhatikan dia. Sawaun tu apa hukum tu? Mat wajib, tafsil, berapa dekat? 45 kat baca panjang 45 kat. Alaihim, him tu apa? Izhar syafawi. Kita ustaznya yang ini saja gini, awak tandakan kita perlu. Kata tanda apalah tak boleh. Alaihim, Isaac, Lalu Safawi senang. Shin kan Shin. Senang hafal. Sawaun Kalau tanda Izam itu Izam I tu Izam Safawi. M W M. Mat wajib mutasil. Itu sebab saya bikin dulu waktu saya nak belajar dulu kan memang baru-baru memang pening kan. Wajib memang aku mutasil. kita mat dulu. Pening kan begini. mutasil. Pasal tanda kan. Nak tahu kan itu hukum kan tanda kan. Lama-lama dah use dulu kan lama dah tak payah tanda lagi. Insya-Allah. Keman. Jadi itulah saya punya kira usaha waktu saya baru-baru kenal tajwid. Inilah saya usaha. Jadi saya share dengan awak ni kita perlulah. Kalau you boleh hafal, tak payah tanda. Kalau you boleh tak faham, tanda je. Saya gunakan kaedah ambil dia punya letter je. Mat wajib mutasil M W M. Itulah. Kalau mad jaiz M J M. Saya kira ini aja mufasil M J. Itu lah M J atau M W. Itu je. Senang. Macam Izhar Syafawi I Z Shin atau Esa atau ini whatever betul. Kalau ini tu. Jadi ini semua kita punya apa tau. Lama-lama kita dari beripa, kita sendirinya akan apa tu akan jadi hafalan je. Betul tak? Pasal understanding tu ini lah. Jadi lama dah tak jadi masalah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat kira macam kebaikan daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Berkat Allah Ta'ala pemahaman yang lebih luas tentang hukumnya. Bukan saya cakap overnight ni kita dapat semua, tidak. Sikit-sikit Sikit dah mana betul pandai. mungkin pada awak susah bagi awak tak faham. Senang bagi dia faham. Besok je awak faham betul dia. Jadi ganti. Baca Haji Samdin baca lancar. Kita tajwid dia sudah boleh besar. Pasal dia jadi besar, siapa tahu? Mungkin pada dia dia makin tambah, makin ada pleasure. Tapi sebenarnya benda dia sama. Betul tak? Sama. Pertama saya cakap tentang huruf mim, huruf nun kan? Ingat tak? Yang pertama saya introduce awak huruf alif kan? Saya je, sorry saya naik bas pagi subuh.
Semayang satu jemaah ni dia tengah baca Quran. Baca apa je? Saya nak belajar hukum ah. Senang dia ajar saya. Macam ni kalau nak buat tanda nak merakat ni. Saya tanya, saya tak nak, saya faham. Hukumnya apa? Sudah diam. Hukum saya boleh baca. Hukum dia blur. Nanti kita buat it's a matter of time. It's a matter of time lah. Dia betul dia ajar kau ni kalau benda enam. Hukum boleh banyak Saya lagi. tahu, saya tak nak. Saya tak nak. Hukum tu lah yang Kalau dia blur, dia diam tau. Hukum banyak hukum. baca semua boleh baca hukum dulu. Ha? Tu dia diam. Semua boleh baca hukum dulu. Tapi dua perkara lah Assalamualaikum. Hukum juga. Bila kita tahu hukum, alhamdulillah. Jangan ingat orang tu baca lancar tu dia tahu hukum, dia tahu baca lancar. Hukum Jalan terus lah, jalan sini. Macam kita dulu lah, macam street. okeylah dah stop. Hukum lah.